sebelum kita mulakan sesi webinar ni, ini saya panggil dia lebih kepada sharing session lah, perkongsian apa yang saya tahu, apa yang saya faham berkenaan dengan Internet of Things, platform ini kepada rakan-rakan semualah yang nak tahu apa itu sebenarnya, yang berkenaan dengan tajuk kita hari ini, iaitu The Key to Connect to Any IoT Platform. Boleh saya tahu tak berapa ramai yang siapa yang tahu apa itu IoT platform? Tak pasti. Ada yang tahu tak apa itu IoT platform? Maknanya bila kita sebut saja Internet of Things, IoT platform adalah salah satu komponen yang penting. Di mana dalam IoT ni dia ada 4 komponen penting. Yang pertama device. Device ni merujuk kepada electronic component, sensor, actuator. Kemudian yang nombor 2 ni adalah app. App ni pula dia pun terbahagi juga, ada web app, ada mobile app, ada desktop app. Yang ketiga kita ada IoT platform. Yang ini dia sangat-sangat penting. Okay, dan yang keempat adalah internet. So maknanya IoT platform ni boleh kita bayangkan dia seolah-olah macam social media tetapi untuk sensor dan actuator kita. Macam kita sebagai manusia, bila kita cuba nak berhubung dengan kawan-kawan kita dalam social media, kita gunakan Facebook, kita gunakan WhatsApp, kita gunakan Telegram dan sebagainya lah. Tetapi untuk sensor, berhubungan maknanya komunikasi antara manusia kita dengan sensor dan juga actuator menggunakan satu yang dipanggil sebagai IoT platform. Cumanya IoT platform ini saya akan kongsikan secara detail dan praktikalnya pada hari esok lah, mulai pada hari Rabu sehingga hari Jumaat nanti. Di mana dalam tu kita akan gunakan ThinkSpeak, kita akan gunakan Favorite dan kita akan gunakan Blink IoT platform. So kita boleh tengok perbezaan antara ketiga-tiga platform tu. Dan sebenarnya ada banyak lagi IoT platform yang lain yang kita boleh tengok, ada banyak dalam dunia ni yang kita boleh gunakan untuk kita connect, kita hubungkan sensor kita dan juga actuator kita ke internet, di mana objektif dan penghujungnya data-data yang disampaikan oleh sensor ni tadi kita nak monitor dan kita boleh buat decision dengan baik seterusnya. Begitulah. Okey, baik. Jadi untuk tu saya akan, sebelum saya teruskan ni, saya akan mutekan semua mikrofon. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulakan. Okey, saya mute all dulu. Okey, baik. Kenapa adanya sesi pada hari ini adalah untuk supaya rakan-rakan yang akan ikuti saya dalam practical Internet of Things webinar series ini pada hari esok, sebab dia dah mula praktikal dah, pada hari esok akan praktikal sampailah ke hari Jumaat nanti. Ini adalah ilmu yang penting. Ini adalah ilmu yang penting sekali lagi, di mana ilmu ini dia perlu untuk kita faham supaya kita tahu bahawa adanya satu protokol, adanya satu cara, adanya kaedah untuk kita menghubungkan sensor-sensor dan actuator kita ke internet, kepada IoT platform yang ada. Okey, ini antara soalannya. Okey, antara soalan yang saya terima daripada rakan-rakan yang telah mengisi Google Drive, Google Form tempoh hari. So dalam Google Form itu saya katakan selain daripada maklumat rakan-rakan, saya nampak juga kita boleh nampak, saya cuba tanya, ada tak concern lain yang rakan-rakan nak tahu? Okey, antara salah satunya adalah katanya I am always want to learn new IoT platform. Okay, to determine which IoT platform should use based on project and also want to be competent in any IoT platform. So ada keyword dia kat situ, in any IoT platform. Jadi saya nak kongsikan pada rakan-rakan semua, IoT platform seperti yang kita tahu ada banyak. Okey, ada banyak. Antaranya kita ada ThinkSpeak. Okey, kita ada ThinkSpeak. ThinkSpeak ni dulu merupakan salah satu IoT platform yang open source. Okey, yang open source kemudian dibeli oleh MathWorks. Siapa yang kenal, yang tahu, yang pakai software MATLAB, okey, ThinkSpeak IoT platform ni telah dibeli oleh MATLAB.
Jadi apa yang bagus selepas MATLAB, selepas MathWorks telah acquire ThingSpeak IoT platform ini, kita boleh menghubungkan pula data-data yang kita dapat daripada sensor tadi sampai ke cloud dan terus bawa ke cloud network untuk kita buat analisis secara online. Maksudnya sekarang ni, kalau sebelum ni bila kita nak buat analisis, kita dapat satu dataset, okay? Kita ada dataset tu kita ambil, kita masukkan ke dalam software MathWorks, dalam software MATLAB untuk kita buat analisis. Tetapi pada hari ini, dataset tadi, okay, yang sampai terus kepada IoT platform, terus masuk kepada MATLAB Cloud. Jadi kita boleh terus dapat result of our analysis terus daripada cloud secara online. Maknanya sekarang ni decision tu dah berlaku dengan cepat. Okay, kemudian selain daripada ThingSpeak, ini adalah rakan-rakan yang gemar ataupun menjadi maker dalam elektronik mesti kenal Adafruit. So Adafruit ini merupakan salah satu syarikat yang menghasilkan development board Arduino base sangat banyak, dan juga dia merupakan salah satu electronic company yang popular di US. Jadi dia juga hasilkan satu IoT platform yang diberi nama sebagai Adafruit.io. Jadi di sini ramai maker yang menggunakan Adafruit.io untuk menghubungkan, untuk dia hantar data-data daripada sensor dia kepada Adafruit.io dan kemudiannya menghasilkan dashboard yang agak menarik lah yang kita boleh tengok daripada sini. Okey. Okey, rakan-rakan semua okey ke? Okey. Semua okey? Okey, alhamdulillah. Okey, terbaik. Mantul. Cik Arifin, Ya. boleh nanti ulas tak tentang platform ni dengan middleware, apa beza dia? Oh, okey, boleh insya-Allah. Saya akan kongsikan juga. Maknanya apa perbezaan antara middleware dengan IoT platform kan? Ya. Ya, kalau ikutkan sebenarnya dia hanyalah nama sahaja yang berbeza tu sebenarnya. Dia adalah middleware ni menunjukkan bahawa dia adalah middleware dan IoT platform, kita boleh katakan dia adalah sama, cuma namanya sahaja yang berbeza. Sebabnya bila dikatakan IoT platform ataupun middleware, dia inilah orang tengah sebenarnya, dia adalah orang tengah yang menghubungkan data-data yang sampai daripada sensor, yang sampai daripada sensor kemudian sampai kepada kita manusia. So itulah kita panggil sebagai yang tengah-tengah tadi IoT platform ataupun middleware. Okey, rasa menjawab ke soalan? Ya, jawab. Okey, baik. Saya mutekan semula. Okey, saya teruskan. Okay, kemudian kita ada satu lagi IoT platform yang namanya Kayin. So Kayin ni bukanlah kereta Porsche tu kereta Porsche tu mahal. Okey, tak tahulah bila yang mampunya tu. Okey. Ini nama dia Kayin yang dihasilkan oleh sebuah syarikat yang diberi nama My Devices. Syarikat ni juga dia menghasilkan IoT platform juga untuk kita semua. Untuk kita semua buat maknanya perhubungan data daripada sensor kepada dashboard yang disediakan. Okey, kemudian next kita ada yang ini daripada company, boleh kita kata bangga, ada satu company syarikat daripada Malaysia menghasilkan satu IoT platform yang dibuat khas, bukanlah dibuat khas untuk orang Malaysia, cumanya oleh kerana bila bila favorite telah form in Malaysia, maka saya rasa kita Malaysian perlu support lah IoT platform yang dibuat oleh anak Malaysia ni. Dan dia juga ada dashboard, ada juga tentang management devices dan sebagainya. Okey, ada banyak perkara-perkara yang kita boleh nampak dashboard, data stream dan sebagainya di dalam ini. Okey, favorite ni dihasilkan oleh tim daripada Favorite Senyum Berhad yang diketuai oleh Dr. Mazlan Abbas lah. Saya rasa
ramai juga daripada rakan-rakan yang kenal Dr. Mazlan Abbas. Okay, next kita ada Tingga.io. Ini saya kongsikan je dulu beberapa IoT platform yang ada yang kita boleh gunakan secara percuma lah. Ada juga yang enterprise base yang mana kita nak gunakan sahaja mesti perlu bayar dulu. Mana-mana yang saya share ni adalah yang percuma. Dia ada package percuma dan seterusnya enterprise package. Tingga.io pun sama. Dia sediakan juga kepada kita IoT platform di mana dia juga ready dengan dashboard yang kita boleh monitor sensor kita di mana lokasi dan sebagainya. Okay, kemudian ini agak popular. Siapa yang tahu IoT platform apa ni? Siapa yang tahu ini IoT platform apa? Blink. Saya tak letakkan pun namanya. Blink. 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 Saya rasa ramai yang tahu IoT platform Blink sebab dia agak popular. Satu, saya rasa dia agak popular antara penyebabnya adalah dia mobile app ready. Jadi bila mobile app ready ni dia semua orang pun ada mobile app. Jadi semua orang pun gunakan app dan yang penting dia percuma untuk certain amount. Okey, dia akan bagi kita token, lepas tu kita boleh buat dashboard, boleh buat monitoring dengan cantiknya dekat dashboard dia tu. Okey, boleh hantar email notification dan sebagainya. Okey, tapi daripada ke-6 IoT platform yang saya baru kongsikan ini, dia ada satu key, ada satu keyword yang kita perlu tahu di mana rakan-rakan yang nak join Internet of Things secara praktikal, secara teknikal, maka ada satu keyword ni yang kita perlu tahu, yang kita perlu faham, di mana ke-6 IoT platform ni pun dia akan sediakan juga. Katakanlah contoh sesiapa sahaja yang mengeluarkan IoT platform, yang mengeluarkan IoT middleware yang kita kata tadi ni, dia akan memberikan satu dokumen. Di mana dokumen inilah sebenarnya dia punya key yang kita akan gunakan dalam mana-mana IoT project kita. Okey, apa keyword dia? Nak tahu tak apa keyword dia? Ya, API kot. Ya, Dr. Azlan memang pandai. Dr. Azlan, okey. Okey, itu adalah apa? Daripada ke-6 ni, apa similarities yang ada adalah kita panggil dia sebagai API. Inilah dia kunci bagi semua pun IoT platform yang ada di dunia. So kalau kita lihat, tak kiralah sama ada ThingSpeak ataupun Adafruit ataupun Tingga.io ataupun Favorite ataupun Blink ataupun mana-mana IoT platform, sebenarnya saya cuma kongsikan 6 saja. Sebenarnya ada banyak lagi IoT platform yang lain yang kita boleh nampak muncul di dunia ini selepas gelombang IoT ni menjadi satu fenomena yang sangat-sangat dahsyat, di mana semua pun orang tertanya-tanya apa itu IoT dan cuba join dalam movement Internet of Things ni. Okey, apa itu API? Apakah itu API? API merupakan daripada singkatannya API, yang panjangnya adalah Application Programming Interface. Okay, Application Programming Interface. Kita boleh kata ini adalah satu standard di mana ke semua IT platform yang saya beritahu tadi, dia mesti akan ada satu documentation yang lengkap macam mana kita nak hubungkan sensor-sensor kita, actuator kita kepada IoT platform dia, kepada dashboard dia, notification dan sebagainya. So basically, siapa yang tahu, saya rasa bukan tahulah, saya rasa semua orang pun pernah experience dengan apa yang dipanggil sebagai HTTP. Betul tak? Semua orang pun experience kan dengan HTTP ni. So kalau kita lihat, kita nak pergi ke mana-mana web service, tak kiralah social media platform ataupun laman web kerajaan dan sebagainya, kita mesti akan ada experience dengan HTTP. So biasanya HTTP ni kita akan nampak di web browser. So daripada web browser kita nampak ada HTTP, contohnya saya nak layari laman web Facebook. So biasanya kalau kita pergi ke
web browser, kita terus type facebook.com, enter, kita akan automatically nampak dia ada buat HTTP. So apa itu HTTP? HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol, di mana dia adalah standard protokol yang digunakan oleh kesemua IoT platform yang ada dalam dunia ni untuk menghubungkan mana-mana devices. Okay, mana-mana device, sensor, tak kira lah kita gunakan Arduino ataupun mana-mana development board, dia akan tetap menggunakan HTTP. Dan yang kedua antara internet protokol yang popular juga yang selalu dikaitkan dengan API adalah MQTT. Saya fikir beberapa rakan daripada dalam list ni mungkin tahu apa itu MQTT. Tapi mungkin pada yang baru, MQTT ini merupakan salah satu internet protokol, internet protokol yang diguna pakai secara meluas oleh IoT device. Disebabkan oleh konsepnya yang sangat sesuai digunakan oleh IoT device. Okey, jadi daripada kedua-dua internet protokol, okey, yang dikaitkan dengan API oleh setiap IoT platform yang kita boleh nampak ni, dia masing-masing pun akan share macam mana nak mengguna pakai HTTP dan macam mana nak mengguna pakai MQTT untuk kita menghantar data. So daripada situ nanti insyaAllah dalam pada hari esok, Rabu, Khamis dan Jumaat, saya akan kongsikan secara lebih detail lah, maknanya secara lebih praktikal macam mana HTTP ini dan MQTT ini digunakan di dalam Arduino Development Platform. Nanti kita boleh lihat kedua-dua IoT protokol kita gunakan. Kadang-kadang ada IoT platform yang hanya support HTTP sahaja dan ada IoT platform yang support kedua-dua sekali. Maknanya HTTP dan MQTT pun dia support juga. Jadi kita boleh gunakan kedua-dua protokol untuk hubungkan Arduino Development Platform, sensor kita, actuator kita kepada mana-mana IoT platform. So jadi sampai setakat ni tuan-tuan dan puan nampak tak apa dia key yang paling penting ni? Inilah dia key utama yang kita perlu tahu untuk kita hubungkan sensor kita, actuator kita kepada IoT platform. So boleh faham? Faham. Okey, alhamdulillah. Boleh nampak itu adalah key dia. Itu yang kita katakan, yang saya panggil sebagai kunci utama. Dan yang paling penting, di mana sebenarnya kita nak dapatkan key ini? Okey, di mana kita boleh dapatkan kunci-kunci untuk kita hubungkan data kita kepada IoT platform. Okay, sekarang ni saya nak share screen. Okay, saya nak share screen saya. Nampak tak ada favorite IoT platform ini? Nampak. Okay. Semua nampak nampak jelas ya? Okay. So objektif kita membuat Internet of Things pada hujungnya tu adalah kita nak buat pemantauan data. So basically bila kita nak buat pemantauan data, mestilah ada satu platform yang kita boleh pertama menghantar data kepada dia. Yang kedua, kita boleh simpan data dalam IoT platform itu. Dan yang ketiga, kita boleh nampak di dalam IoT platform itu dia sediakan dashboard. So kalau kita nampak daripada 6 IoT platform yang saya share tadi, kita boleh nampak terus dia punya dashboard. Walaupun kita boleh nampak daripada dashboard bagi setiap IoT platform itu berbeza-beza. Kalau kita lihat IoT platform macam Tinker.io, ThingSpeak, Favorite, Blink, kita nampak user interface-nya sangat berbeza antara satu sama lain. Tapi walau macam mana pun, ada satu kunci utama yang menjadikan mereka ini sama. Di mana iaitu kita panggil sebagai API. API ini yang akan menghubungkan data-data daripada sensor kepada IoT platform setiap tadi tu. Okay, now saya nak tunjukkan
saya akan tunjukkan contoh pada skrip ini. Ada contoh yang saya dah hasilkan satu dashboard, okey, satu dashboard yang diberi namanya ni graph board. Okey, untuk favorite dia beri nama graph board. So daripada graph board saya boleh create dashboard, dan daripada dashboard ni saya boleh monitor nilai suhu. Okey, so persoalan dia, macam mana saya nak hantar nilai suhu daripada sensor kepada IoT platform favorite ini, kepada dashboard ni lah. So basically kepada dashboard. So dengan menggunakan konsep API, pada setiap IoT platform, dia pasti akan ada documentation. Yang pertama, documentation ni biasa kalau kita go through documentation daripada favorite, dia akan sediakan berkenaan dengan REST API, MQTT, nampak tu. Dan REST API ni biasanya protokolnya adalah HTTP tadi. Okay, bila kita go through REST API, kita pergi kepada data, dan pasti di dalam ini kita akan nampak secara teknikalnya bagaimana kita nak menghantar data daripada sensor menggunakan protokol HTTP. So apa kita tengok sekarang ni, kita katakan contoh di dalam documentation ini dia ada data, nampak tu, HTTP endpoint related to data stream management. So basically yang pertama ini yang kita akan lihat bagaimana kita nak menghantar data daripada device. So walaupun ayat ini menghantar data daripada device, mungkin kita tak nampak ada Arduino punya development ataupun dan sebagainya. Kita cuma akan nampak dia berikan kita satu URL. So URL ini adalah seolah-olah macam kita nak pergi ke facebook.com. Dan biasanya businesses akan buat facebook.com/tv3. So basically /tv3 itu merujuk kepada API username kepada page TV3. Kalau kita buat /kktmpj sebagai contoh, kita daripada API Facebook, adalah dan yang kedua itu adalah username. So username, bila user mana-mana klien yang pergi buat facebook.com/kktmpj, dia akan pergi kepada page kktmpj. Dan kemudian kita nampak daripada sini https://api.favorite.com/v2/stream. Ini adalah API yang disediakan kepada kita. Kemudian dia bagi tahu lagi metodnya apa. Okey, sebenarnya ada 4 perkara yang kita boleh tahu. Nanti saya akan ceritakan juga metod ini secara detail dalam webinar seterusnya lah. Yang pertama, perlu ada URL. Okay. Yang kedua, kita perlu tahu method. Okay. Cara ini akan sama bagi mana-mana IoT platform pun. Kemudian yang ketiga, kita perlu tahu dia punya query parameters. Dan yang keempat adalah apa data yang kita nak hantar kepada IoT platform tersebut. Sebagai contoh yang sekarang ni adalah Favor IoT. Okay, kita nampak di sini dia ada URL, kemudian dia bagi tahu bahawa untuk menghantar data daripada device kita perlu guna pakai method post. Dan kemudian dia bagi tahu lagi untuk query parameters dia menggunakan JSON. JSON ni adalah JavaScript Object Notation. Juga saya akan kongsikan secara detail nanti pada webinar series seterusnya. Okay. Dan yang keempat adalah data. So daripada sini kita mungkin tak nampak data dia. Tetapi kalau kita go through, bagi code example dia di sebelah kanan, kita akan nampak contohnya. Okay. Ini adalah contoh data. Contoh data yang perlu kita hantar. Yang pertama URL, yang kedua method, lepas tu kita perlu tahu query parameters jenis apa, kemudian apa data yang kita nak hantar kepada satu-satu IoT platform. Ini adalah contoh bagi favorite. Okay. Jadi sekarang ni macam mana kita nak cuba API ni, sedangkan tiada cara yang kita boleh cuba terus daripada web browser. Ada boleh cuba daripada web browser. Saya biasa gunakan satu tools
Okay, saya stop sharing di sini. Saya biasa gunakan satu tools yang diberi nama sebagai Insomnia. Ini adalah aplikasinya, aplikasi desktop yang mana kita boleh buat percubaan untuk test. Okay, kita boleh test API yang diberikan oleh IoT platform. Di mana untuk Insomnia ini dia support HTTP protokol lah. Contohnya, saya ambil untuk favorite tadi, untuk kita send data. Untuk kita send data, yang pertama kita perlu menggunakan URL yang disediakan. Okay, semua boleh nampak? Semua boleh nampak software Insomnia ni? Boleh. Boleh Boleh. Okay, saya teruskan. Boleh. Yang ini adalah URL dia, kemudian yang ini adalah method dia. Okay, method ini ada pelbagai dan dia bergantung kepada IoT platform tersebut nak gunakan yang mana satu. Walau macam mana pun, dia ada standard bagi setiap get, post, put, patch, delete, option dan hit ini, tetapi dia bergantung kepada developer, bergantung kepada IoT platform yang menghasilkan sistem tu. So kalau katakanlah contoh, macam favorite untuk simpan data, dia untuk kita hantar data daripada device kepada IoT platform, dia menggunakan post. Nanti kita akan tengok satu lagi IoT platform yang mana dia tidak menggunakan post, tetapi dia menggunakan get. Adakah ada kesalahan di situ? Tiada apa-apa kesalahan, cumanya dia bergantung kepada, sekali lagi, bergantung kepada IoT platform itu. Dia nak mengguna pakai yang mana satu, dan kita tukang pengguna, kita ikut sahaja API yang telah diberikan. Okay, kemudian tadi ada query dalam bagi favorite, dia kata dia nak menggunakan application JSON. So nampaknya kita gunakan content type application JSON, kemudian ada API key. Okay. Now saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, bila kita pakai mana-mana IoT platform, dia pasti akan ada API key. Okay, sebagai contoh, bila saya nak login kepada Facebook, saya perlu gunakan username dan juga password. Okay, tetapi dalam konteks Internet of Things, bolehkah IoT device itu pergi ke browser, lepas tu masukkan username, masukkan password, login? Boleh tak? Dia jadi logik tak macam tu? Saya tanya rakan-rakan. Tak logik. Dia jadi pelik sebabnya IoT device tidak ada browser langsung. Okay? IoT device tidak ada browser langsung untuk dia, maksudnya untuk simpan data apa dan sebagainya kepada IoT platform tu. Jadi setiap IoT platform akan sediakan satu yang kita panggil sebagai API key. API key inilah yang membolehkan mana-mana IoT device untuk berhubung dengan IoT platform tadi. So kalau katakanlah contoh, di mana saya nak dapatkan ya? Dia macam kunci ke nak masuk? Betul, dia macam kunci. Betul tu, dia seolah-olah macam kunci untuk masuk, tetapi kunci ini begitu secret. Kalau katakanlah contoh, macam saya ni, tuan-tuan dan puan nampak kan? Nampak dia punya apa karakter tu yang disediakan. Kalau katakanlah contoh, saya share karakter ini kepada tuan-tuan dan puan, maka tuan-tuan dan puan pun boleh masukkan API key tu dalam IoT device, dan dia akan jadi mimik IoT device pula. Contohnya saya dah ada IoT device saya dah hantar data, tapi ada yang orang kata ni satu teknik yang tak baik lah. Maknanya kita tak dapat nak hack IoT device orang tu, kita create satu lagi IoT device di mana dia akan jadi clone, lepas tu dia pun akan feed data juga. Jadi data yang masuk kepada IoT platform kita itu dah ada 2 redundant data. So bila ada 2 redundant data, bila buat analisis, maka jadi kesilapan lah kat situ. Jadi maknanya API key ini, kunci ini, kalau boleh jangan share dengan orang lain. Itu je lah. Bila share, jadi mimik IoT device. Bila kita nak buat analisis, berlaku redundant data. Redundant data tu jadi error dalam kita punya analisis, menjadi masalah besar pada kita nanti masa akan datang. Okay. So macam mana kita nak dapatkan API key ini?
setiap IoT platform dia akan sediakan API key ini kadang-kadang bagi setiap device, kadang-kadang bagi setiap user. So bergantung lagi sekali kepada IoT platform itu untuk pilih yang mana. Contohnya macam favorite, dia akan bagi API key ini daripada account setting kita. Okay, saya akan share. Saya akan stop share di sini. Saya akan stop share. Saya share untuk Google Chrome pula ke favorite platform. Okay. Jadi daripada Cik Alvin, yang berkaitan dengan data transfer pada platform, biasanya akan ada limitation tak untuk berapa data yang boleh kita share satu hari? Betul. Setiap IoT platform pun ada limitation. Saya akan kongsikan juga. Contohnya untuk favorite, kita boleh dapatkan API key daripada account setting. Contohnya yang ini. Okay. Ini adalah read write API key, dan kebiasaannya mana-mana IoT platform dia akan berikan dua API key. Yang pertama API key read write. So maksudnya bila kita gunakan kunci ini, kita boleh hantar data ke IoT platform, dia akan simpan data itu, ataupun yang kedua bila write dia boleh ambil data tu daripada IoT platform. Okay. Kekunci yang kedua iaitu API key read only, yang ini bagus untuk rakan lain. Sebagai contoh, bila kita hasilkan satu dashboard, kita nak orang lain juga dapat dashboard tu, tapi kita tak nak bagi pada dia read write API key, kita bagi pada dia read only API key sahaja, di mana dia hanya boleh lihat sahaja data, dia tak boleh ubah data, dia tak boleh tambah data. So ada dua read only API key. Okay. Persoalan yang diberikan oleh Dr. Azlan tadi sangat bagus. Adakah IoT platform ini dia ada limitation terhadap data transfer yang kita hantar daripada IoT device? Jawapan dia ya. Terima kasih kepada Dr. Azlan atas soalan tu. Sebagai contoh, dalam IoT platform untuk favorite ini, dia akan beri limitation pada kita. Sebagai contoh, saya menggunakan account yang package-nya beginner. So package beginner ini kita boleh hantar data ataupun menggunakan, sebenarnya perkataan yang lebih tepat adalah kita boleh menggunakan API dalam IoT platform favorite ini. Saya boleh gunakan dengan count sebanyak 5,000. So daripada 5,000 ini, contohnya saya hantar data dah terpakai 1, lepas tu saya baca data dah terpakai 2, lepas tu saya akses dashboard ini, dah terpakai 3. Maka jika banyak interaction saya pada hari tersebut dengan API favorite, maka kita akan nampak meter ni akan jadi bertambah dalam hari tersebut. Cumanya bagi favorite, kalau kita nampak kat sini, dia akan refresh setiap hari pada pukul 12.30 malam nanti. Kalau katakanlah contoh, saya bagi contoh. Kita ada satu sensor ini dia boleh kesan temperature and humidity. Kita letakkan dalam bilik server, kita nak monitor server room punya temperature and humidity, dan kita nak monitor data tersebut bagi setiap saat, bagi dalam satu hari. So bila kita cakap data tersebut kita nak monitor setiap 1 saat, setiap 1 saat dalam sehari, kalau kita kalikan 1 saat bagi 24 jam, dia sama dengan 86,400 saat, yang sama dengan 86,400 data yang kita dah hantar pada IoT platform favorite ni. Tetapi oleh kerana bila wujud limitation, nampak macam saya hanya boleh gunakan API ni 5,000 saja. Maknanya saya perlu rancang berapa lama interval yang saya perlu update kepada IoT platform. Maknanya saya tak boleh pilih untuk update data. Bila saya pakai IoT platform favorite dengan account beginner, saya tak boleh buat decision untuk hantar data bagi setiap saat. Sebabnya dia dah melebihi daripada limitation 5,000. So daripada 5,000 dalam masa sehari, mungkin kita boleh dapat dalam 2.5
minit sekali. So maknanya 2.5 minit pertama kita hantar data. 2.5 minit yang kedua kita hantar data. So bagi setiap hari dan kita akan nampak maka data tu mencukupi untuk keseluruhan hari. Okey, tu maksud dia ada limitation lah di sini. Untuk favorite, limitation dia bukan pada interval. Okey, limitation dia bukan pada interval tetapi berapa banyak kita gunakan API itu. Tetapi untuk IoT platform lagi satu yang saya akan share, yang itu dia ada limitation bukan pada counting of data ataupun API tetapi pada interval. So maksudnya kita bila sebut tentang interval limitation, kita tak boleh hantar data. Contohlah kalau dia bagi limitation 15 saat setiap data, maknanya saat yang pertama kita hantar data, data akan masuk ke IoT platform. Saat yang kedua, bila masuk ke IoT platform dan saat kedua ni adalah 5 saat, maka data yang kedua tadi ini akan diabaikan. Sebab apa? Limitationnya adalah 15 saat. So maknanya saat yang pertama, saat yang ke-15 selepas itu barulah boleh data tu disimpan dalam IoT platform. Okey. Ni adalah contoh bagi favorite. So saya akan pergi kepada Graphbot semula. Saya nak tengok dashboard saya. Saya nak cuba hantar data menggunakan Insomnia tadi. So maknanya kita dah tahu dah apa API favorite untuk hantar data. Kita nak cuba. Orang kata cuba try test. Sampai 3 kali Kita cuba try test menggunakan Insomnia untuk hantar data kepada IoT platform dengan protokol HTTP. Okay, saya stop share di Google Chrome ini. Saya akan beralih kepada Insomnia. Okay, so untuk Insomnia, saya tadi dah sediakan header, kemudian JSON di mana temperature saya nak hantar temperature dan juga humidity kepada Graphbot yang saya dah buat tadi. Okey, kepada Graphbot yang saya dah buat. So untuk itu daripada sini kita boleh hantar sebenarnya pelbagai lagi data. Contohnya wind speed dan sebagainya lah. Dan oleh kerana IoT platform favorite ini dia scalable. Bila saya sebut scalable, dia tidak kisah berapa banyak data pun yang kita hantar. Contohnya ni baru ada 3 data, kita boleh hantar 10, 20. Saya pernah cuba buat 500 random data, random value. Saya hantar sekali terus kepada IoT platform favorite dan dia terima 500 data tu. Tapi kalau fikirkan balik nak buat apa dengan 500 data tu? Betul tak? Cumanya saya nak cuba scalable IoT platform favorite ni. So sebagai contoh Graphbot tadi, saya ada temperature yang saya sediakan dia punya chart. Kali ni saya nak cuba menghantar data. Maknanya dengan maklumat yang saya dah ada URL. Yang pertama, method. Di sini saya pilih get. Kalau saya pilih get untuk hantar data, maka dia bukan menghantar data, tapi dia akan dapatkan data. Jadi saya perlu pilih kepada post. Kemudian saya declare apa data yang saya nak hantar. Mungkin saya nak hantar random data daripada sini. Okay, random data. Nilai data daripada 30 kepada 35 contohnya. Okay. Saya akan menghantar random data, temperature, okay, dan perkataan yang saya gunakan bagi Graphbot tadi, saya gunakan perkataan suhu. So ini juga perlu sama. So maknanya dalam API itu dia ada sebut perkataan data dan juga Graphbot mestilah sama. Okay, bila dia berbeza, maka walaupun data tu sampai kepada kita punya IoT platform, tetapi Graph tidak dapat maklumat tu. Itu saja. Okay, now saya akan cuba klik pada button send. Cuba klik pada button send. Okay, dia bagi tahu kat sini. Okay, dia kata debug null. Ini adalah yang kita panggil sebagai respon. So ini adalah request kita. Yang ini adalah respon. Dan respon ni akan datang dalam pelbagai bentuk. Contohnya yang sekarang ni nilainya 400 bermaksud wujud error. Saya sengaja hasilkan error. Dia kata unexpected token in JSON position 77 untuk device ini. So maknanya kalau kita lihat daripada sini, even Insomnia sekalipun
dia ada tunjukkan error, ada lebih koma di situ. Okay, koma kita ada terlebih pada bahagian itu. So, maknanya bila kita cuba send semula dan kita akan dapat nilai HTTP 200, successful, a stream created. So apabila kita dapat sahaja a stream created ini merupakan respon yang mengatakan daripada IT platform kita berjaya menghantar data suhu kepada IoT platform. Okay, jadi saya akan stop share di Insomnia. Saya akan bawa kepada favorite. Kita akan tengok. Maka di sini kita akan nampak data telah masuk. So kalau katakan contoh saya hantar lagi, saya send lagi sekali data, maka data yang kedua pula akan masuk daripada sini. So itulah dia HTTP yang kita boleh gunakan. Okay, IoT platform yang kedua yang saya akan kongsikan adalah ThingSpeak. Okay, ini adalah ThingSpeak. ThingSpeak ini pun sama. Dia pasti akan ada API key dan juga pasti akan ada API dia. So maksudnya itulah kunci utama yang kita akan cari apabila kita pergi mana-mana IoT platform. Kunci utama yang kita akan cari apa API dia. Lepas tu daripada API itu kita akan tengok apa protokol yang diguna pakai. So macam contoh tadi IoT platform favorite, kita cari API dia, lepas cari API kita tengok apa protokol dia diguna pakai HTTP. So kali ni kita tengok pula pada ThingSpeak. So bila kita pergi kepada ThingSpeak, dia ada automatically UI berbeza ya. UI maknanya user interface bagi IoT platform favorite dan ThingSpeak ini berbeza, dan daripada sini kalau kita boleh nampak dia terus sediakan tab untuk API key. So daripada sini kita akan nampak terus API key ada dua. Yang pertama write API key, yang kedua tadi adalah read API key. So write API key diguna pakai oleh kita sang tukang penghantar data ni, dan read API key akan diguna pakai oleh aplikasi daripada mobile phone sebagai contoh untuk melihat data sahaja. Okey, daripada sini kita boleh nampak terus. Saya nak tanya sikit, kenapa ada perbezaan API key? Satu ada yang panjang, satu ada yang pendek. Boleh ulas sikit tak? Okey, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Itu pun sama juga bergantung kepada IoT platform tu. Macam favorite tadi, macam favorite kalau kita boleh tengok balik, dia punya API key panjang. API key dia panjang. Macam ni. Okey, sangat panjang. Dan yang ini pula API key dia pendek je. Tak panjang pun. Okey. Daripada segi technical bandwidth, apabila kita punya API key panjang, maksudnya the moment kita hantar request HTTP dengan API key yang panjang, kita akan nampak bahawa bandwidth yang digunakan agak tinggi. Okay, bandwidth yang digunakan agak tinggi. Itu antara dia punya cons lah, maknanya keburukan dia. Tetapi kebaikan yang lain pula, dia akan baik daripada segi security. So maksudnya di sini, apabila API key kita panjang, lambat untuk orang kata middleman, ni yang geng-geng hackers ni lah, lambat untuk dia decrypt semula. So mungkin dia akan naik masa yang lama untuk dia decrypt baru dia peroleh data kita. Tetapi walau bagaimanapun, walaupun contohnya macam ThingSpeak ini kita nampak daripada user, so maknanya kita sebagai pengguna nampak key ini pendek, mungkin pendek. Tetapi apa yang kita tak tahu di belakangnya daripada back-end proses dia mungkin panjang. Sebagai contoh, mungkin daripada user kita pun tak pasti macam mana dia, saya sendiri pun tak pasti. Adakah dia direct menggunakan API key yang ini di dalam IT sistem dia, ataupun sebenarnya dia buat pecahan lagi. Contohnya GBN, antara GBN dengan YKMR ini mungkin ada maklumat lain yang secret yang kita sebagai user tak tahu. Yang sebenarnya dia ni panjang daripada back-end dia, tapi user dia bagi sikit. So maknanya proses antara user dan kepada back-end yang sebenar, ada lagi proses encryption yang kita mungkin tak tahu. So walaupun pendek, kita tak boleh kata juga dia tak secure. So maksudnya akan ada setiap IoT platform, maknanya dia punya
objektif ataupun dia punya tugasan tu, dia kata okay, memang saya sediakan API ni pendek tetapi apa yang kami tahu sebenarnya dia adalah panjang. Mungkin macam tu. Cik Arifin, boleh tak kita anggap dia macam yang Google form buat, lepas tu kita boleh pakai BLY, kita boleh pendekkan dia. Macam tu konsep dia ke? Okey, konsep yang URL shortener tu dia berbeza sikit. Macam URL, maksud Dr. Azlan URL shortener tu ya? Maksudnya macam itulah, mungkin konsep itu dibuat untuk shortcut tetapi sebenarnya dia adalah panjang lah. Ya betul. Kita boleh kata macam itulah. Yang mana yang pendek ni nanti sebenarnya dia akan redirect kepada yang panjang tu. Kalau katakanlah contoh, ada orang yang boleh ceroboh kita punya API key ini, dia boleh ceroboh, dia boleh nampak API key kita pendek. Tapi bila dicuba bawa API key ini kepada sistem yang server tu sendiri, dia tak jumpa langsung. Sebab apa? Sebenarnya dia panjang, bukan pendek. So itu bergantung kepada kebijaksanaan ataupun kepandaian developer tu lah nak menghasilkan API bagi IoT platform masing-masing. Macam itu. Okay, saya teruskan balik semula kepada API request ini. Okay, kalau kita lihat tadi untuk favorite, bagi simpan ataupun write data kepada data stream dia menggunakan method apa tadi? Post. Tetapi untuk ThingSpeak berbeza sedikit. Dia menggunakan get untuk kita write a channel feed. So maksudnya write a channel feed ni samalah juga untuk kita menyimpan data dalam dashboard dia. Sebagai contoh, bila kita register saja dalam ThingSpeak, dia akan minta kita create channel. So daripada channel tu kita boleh buat dashboard kita ni lah. Contohnya boleh monitor temperature, boleh monitor humidity. So sama juga dengan menggunakan API yang disediakan, kita boleh update graph ini. Okay, kita boleh update graph ini. Maknanya data-datanya kita boleh update dengan menggunakan API yang disediakan. Okay, sekarang ni apa kata kita cuba. Now dia menggunakan get, ada URL dia. Okay, ada URL dan juga di sini dia ada sediakan API key sama dengan apa. So maknanya API key sama dengan apa, kalau kita nampak daripada sini, sebenarnya dia sama dengan API key write tadi. So maknanya dia akan menggunakan API key yang sama bagi untuk menyimpan data dalam cloud dia. Kemudian ada field. Field 1 ini sebenarnya dia merujuk kepada graph field chart yang pertama. Kemudian field chart yang kedua. So kalau katakanlah contoh ada 2 chart tadi yang saya nak hantar data kepada kedua-duanya, maka saya akan gunakan URL ini. Saya akan copy URL. Saya akan bawa dia kepada Insomnia untuk saya cuba hantar data. Okay, jadi saya akan stop sharing screen ini. Saya akan kongsikan screen Insomnia pula. Okay, daripada sini, okay, saya ada contoh untuk ThingSpeak ini. Okay, saya akan letakkan URL terus. Saya akan letakkan terus URL di sini. Maka di sini adalah API key yang kita telah copy yang betul. Kemudian dia kata untuk write chat, okay, untuk hantar data kepada dia punya field tadi, dia menggunakan pakai method get. So dia tidak pakai method post. Okay, daripada sini ada tak kesalahan? Tiada kesalahan. Sekali lagi yang saya beritahu tadi, dia akan bergantung kepada developer itu. Bergantung pada developer, bergantung pada IoT platform, macam mana dia nak hasilkan apa architecture sistem dia tu supaya orang lain boleh menghantar data kepada IoT platform dia. Contohnya dia pakai get. Okay, now kita tengok daripada get ini. Daripada get, selepas kita dah get, kemudian kita ada data, contohnya field 1 ini tadi untuk graph temperature, saya tukarkan nilai dia kepada 34 mungkin, dan field yang kedua adalah graph yang saya sediakan khas untuk humidity. Saya letakkan nilai dia 56 dan daripada sini kita akan buat request dengan cara mengklik pada button send. Sama juga macam tadi. So nampak, cumanya respon dia agak berbeza sedikit daripada favorite. Sebab tu saya kata
API ini akan bergantung kepada IoT platform tu, macam mana dihasilkan. Tapi walau macam mana pun, nilai 200 untuk sukses tetap sama dan dia cuma hanya respon 9315. Di mana 9315 ini bagi ThinkSpeak IoT platform, dia maksudkan dengan ni data yang terbaru yang masuk adalah countingnya 9315 data. Itu maksud dia. Okay, now kita saya stop sharing di sini. Saya akan pergi kepada Google Chrome. Lihat balik saya punya graph. Maka ada data baru yang masuk ni. Okay. Ni ada data baru yang masuk tadi pada pukul 11.54 pagi dengan nilai temperature 34 dan juga humidity nilainya 56. Yang saya dah gunakan API key dia. So nampak tak, maknanya daripada sini API key yang disediakan oleh IoT platform kita boleh gunakan juga untuk memang kita akan gunakan untuk menghantar data kepada mana-mana IoT platform dan dia bergantung kepada IoT platform itu. So maksudnya sekarang ni apa yang kita boleh faham adalah mana-mana pun IoT platform dia pasti akan sediakan yang pertama API. Dan daripada API itu, dia akan bagi tahu pada kita apa IoT protokol yang diguna pakai. Okay, sebagai contoh macam favorite, dia ada support 3 IoT internet protokol. Yang pertama HTTP, yang kedua MQTT dan yang ketiga CoAP. Macam ThinkSpeak ini, cara kita nak hantar data, dia bagi kita 2 IoT protokol. Yang pertama HTTP, yang kedua MQTT. So bergantung juga kepada IoT platform tersebut. Okey, rakan-rakan semua, macam mana? Boleh dapat tak info ini, faham tak? Okay. Boleh. So, Cik Rifin, saya ada question, Cik Rifin. Ya. So, bila kita hantar data ke, let's say, IT platform ni kan, so let's say kita tekan temperature kan, dia from 35, dia turun sampai 34 kan. So, itu di data tu kita monitor je kan. Tapi kalau kita nak respond back, let's say kita kata okay, if the temperature tu below 35 contohnya kan. Kemudian kita punya device dekat bawah ni actually do something like stop ataupun data hantar email ke something. Boleh. Itu. Boleh juga. So maksudnya sekarang ni apa yang saya kongsikan ini nampaknya lebih kepada monitoring sahaja, betul? Dia tidak ada feedback. Okey, bagi setiap IoT platform, dia akan ada dia punya features masing-masing. Sebagai contoh, macam favorite, untuk kita ada trigger, kita akan gunakan pada bahagian rules. Okey, kita akan gunakan pada bahagian rules. So kita boleh create rules. Daripada sini kita boleh tengok contohnya kita nak monitor alert bagi nilai suhu. Bagi nilai suhu, kita boleh pilih menghantar email ataupun menghantar telegram. So maknanya apabila nilai suhu tersebut, contohnya, okay, rule dia stream.suhu. Nama yang saya hantar data tadi, suhu, melebihi daripada 35, maka kita nak dia hantar kepada email saya. Contohnya begitu. So maknanya daripada sini bermaksud IoT platform itu yang menyediakan trigger alert sistem ini. So maknanya bila data sampai kepada IoT platform, dia tengok data tu lebih daripada 35 as apa yang kita set, maka dia akan hantar email ataupun telegram lah, bergantung pada apa yang kita set. Sama juga dengan kita punya ThinkSpeak. ThinkSpeak pun dia ada trigger konsep juga. Cumanya trigger itu dia hanya sampai kepada email contohnya. Macam yang tuan tanya tadi, boleh tak kita nak jadikan device kita ni mungkin motor dia bergerak ataupun dia buat apa-apa kerja yang lain pun boleh juga. So maksudnya device kita yang tadinya dia hantar data kan. So maknanya dalam pada masa yang sama dia akan monitor juga. Jika berlaku apa-apa perubahan data, kita boleh buat decision making on board ataupun decision making tu berlaku di cloud. So maknanya bila IoT device menghantar data kepada IoT platform, lepas tu IoT platform tu kita buat trigger
menggunakan ready trigger dia, lepas tu hantar semula kepada kita punya IoT device. Pun boleh, maknanya decision making boleh dibuat pada bot sendiri ataupun maknanya automation lah. Automation on top of the bot ataupun daripada IoT platform dia buat decision di sana dan bagi feedback semula pada device. So perkara tu boleh dilakukan dengan cara programming. Okay, so maksud dia yang Cik Arifin cakap pasal decision making dekat board tu kan, maksud dia kita kena program inside the microcontroller tu sendiri untuk buat decision. Ya betul. Okay. Contohnya macam yang semalam kita ada tengok ada if else conditional statement. Kita gunakan if else conditional statement itu untuk melihat data yang sampai daripada microcontroller tu itself. So maknanya benda tu berlaku dalam on top of microcontroller sendirilah. Kita pakai if else conditional statement. Okay. So satu lagi question. Contohnya macam currently kita tengok monitoring ni based on line chat, betul tak? Just line kan. Tapi kalau kita nak put it into the table so that kita boleh buat some statistical analysis ourselves and then kita make decision based on the table tu lah. IT platform dia ada buat macam tu ke? Ataupun memang all in line chat je? Okay. Kebanyakan IoT platform yang ada dia sediakan terus dalam bentuk graf. Maknanya kita boleh lihat terus secara mata kasar lah. Sebagai contoh, macam kita punya ThinkSpeak IoT platform, dia bagi kita option untuk export data tersebut. Untuk export data tu dalam bentuk JSON ataupun dalam bentuk comma separated value. So maknanya kita boleh export, lepas tu dapatkan data tu terus masukkan kepada Excel lah untuk kita buat analisis. Ataupun cara yang lebih mudah adalah dengan cara menggunakan pakai API daripada Google Sheet. So maknanya boleh imagine Google pun juga ada sediakan HTTP API. Dia juga ada sediakan API macam mana kita boleh update data dengan hanya menggunakan URL tadi. Okay, dengan hanya menggunakan URL. So dia ada sediakan, dia punya documentation. So kita akan embedkan dia punya HTTP API ke dalam kita punya device, kemudian device tu akan automatically update ke semua data yang dia baca ke dalam Google Sheet. Kemudian kita boleh dapat terus maklumat tu ataupun buat analisis terus pada Google Sheet. Okay. So Google Sheet tu dia boleh respond back tak? Macam contoh macam ni kan? Macam ni dia respond back dengan dia punya triggering tu email kan? So kalau kita hantar data tu pergi Google Sheet, so dia put in the table kan? Kemudian bila sampai certain analysis yang kita buat tu based on statistik tu, dia kata okay, now time to stop motor contohnya kan? Dia boleh return back ke untuk IoT ni? Untuk bagi Google Sheet sendiri, kita ada API untuk, dia ada juga API untuk membaca. Jadi daripada situ kita punya device boleh membaca data daripada Google Sheet. Tapi kalau kita buat konsep tu, apa yang berlaku, device kita nanti akan kerjanya jadi banyak. Maknanya dia nak hantar, lepas tu dia pakai API yang sama juga untuk menerima data tu. Kemudian dia boleh baca untuk dia buat email atau sebagainya. Cara yang lain adalah dengan cara kita buat integrasi. Kita buat integrasi antara servis Google Sheet dan servis yang lain. Sebagai contoh, kita boleh gunakan satu servis yang diberi nama sebagai IFTTT. Okay, boleh nampak dia skrin ni? Semua boleh nampak tak? Boleh. Boleh, okay. IFTTT. So daripada IFTTT ini kita boleh buat link, kita boleh buat web service integration antara Google Sheet kita ataupun dengan yang lain-lain. So maknanya email kita ke Gmail dan sebagainya lah. So kalau katakanlah contoh kita buat integration, maknanya device kita hantar data kepada Google Sheet, kemudian daripada Google Sheet kita integratekan dengan IFTTT ini. Kemudian daripada IFTTT kita integrate pula dengan Twitter, dengan email, dengan Telegram dan sebagainya, yang membolehkan kita dapat alert terus. Jadi apa kita nampak sekarang ni, bagi IoT architecture yang sebegini, dia bukan straightforward to the IoT platform. So maknanya dia ada link in between third party punya servis. So daripada situ kita boleh buat ikut objektif kita, apa pun yang kita nak hasilkan. Sebagai contoh macam tuan kaya tadi,
daripada Google Sheet nak hantar email pun boleh daripada IFTTT ini. So dia akan contohnya kalau kita discover Google, so daripada sini kita boleh mana data daripada tadi kita boleh interfacekan dengan Google Calendar sekalipun. Google Calendar, even kalau katakan contoh kita nak buat integration dengan Google Assistant pun boleh dan sebagainya. So maknanya semuanya akan berlaku daripada IFTTT. So boleh bayangkan ada kita punya IT architecture, adanya IoT platform dan akan adanya third party service integration. So daripada situ, that's how our data akan link dalam dunia internet dia. Okey, terima kasih. Okay, rakan-rakan semua, ada apa-apa okey tak dengan apa yang saya cuba sampaikan hari ini? Mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang baik. Boleh faham tak semua? Okey, boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah. Semua yang lain-lain macam mana? Masih sioman ke? Masih waras lagi. Boleh. Saya ada soalan lagi ni Cik Arif. Ya. Normally bila kita buat ada dua soalan. Soalan pertama, bila kita gunakan platform TeamSpeak, kita gunakan platform Favour IoT, makna data-data kita tu sebenarnya dia unsecure. Maksudnya developer tu boleh nampak sebenarnya, yalah memang kadang-kadang bila kita buat platform ni bukanlah yang bermaksud untuk kita jual, dia semata matter of application yang simple-simple yang bukan highly security punya device. Tapi contoh apabila kita buat untuk kontrol rumah, untuk kontrol smart application yang nampak lebih highly security tinggi itu, di situ akan menjadi sedikit doubt lah. Sebab ada orang boleh monitor apa yang kita stream data tu. Dan satu lagi, that's why HTTP ataupun OWN punya web service tu lebih menjadi popular sebab kita design our own middleware. Itu satu soalan pertama saya. Soalan yang kedua, biasanya sekarang orang sibuk tentang IoT, kita masuk pertandingan. Masuk pertandingan sana sini. The problem with IoT is using Wi-Fi connection yang hanya ada 12 channel. Tetapi apabila kita masuk pertandingan, contoh iTax ke pencipta, dekat dalam tu ada 1000 AP yang di on dalam masa serentak dan kebanyakannya menggunakan direct, not MCU, connect terus ke telefon. Maksudnya dia tidak menggunakan cloud, maknanya direct data transfer terus pada dia punya phone throughout HTTP and so on lah. So jadi kat situ connection antara device dia dengan alat telefon mana tak boleh dah jam throughout the connection. So mungkin boleh komen sikit tentang benda apa ni, sebab bila masuk pertandingan dia nak connect kat dalam memang tak boleh. So problem dia tentang Wi-Fi connection. Okey. Untuk soalan yang pertama tadi, berkenaan dengan security of our data lah. Maknanya the integrity of the data dalam database. Ni kalau kita go through little bit depth dalam IT platform. Di dalam IT platform tu dia akan ada yang pertama web server, kemudian dia akan ada server side programming, dan yang ketiga dia akan ada database. So basically di mana data-data kita akan disimpan adalah dalam database tersebut. Cumanya database pada hari ini, teknologi database pada hari ini dia terbahagi kepada dua. Yang pertama SQL, maknanya ni SQL ni dia jenis table. So kalau saya nak mudah faham, SQL ni saya boleh katakan macam contoh Google Sheet ataupun Microsoft Excel tadi, Excel file. So satu Excel file kita panggil database. Kemudian daripada Excel file dia ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 kan. Iaitu kita panggil sebagai table.
dan di dalam setiap sheet itu akan ada kolom. So itu konsep bagi SQL ini, dia table type. Kemudian yang kedua, kita ada jenis database document type. So document type ini adalah NoSQL type. Cara dia nak dapatkan data, dia menggunakan carian untuk carian folder untuk mencari data tu. Okey. Apa yang Dr. Azlan kata tu, boleh saya katakan ya, memang mana-mana IoT platform, cuma saya sendiri tidak pasti bagaimana architecture bagi setiap IoT platform yang ada sekarang ni lah. Maknanya favorite macam mana kita tengok ThinkSpeak macam mana. Cumanya berdasarkan daripada konteks pemahaman database SQL dan juga SQL, ya, kita boleh tengok kedua-dua data tu. Maknanya kalau developer dia pergi masuk ke database, dia akan nampak setiap data-data tu stored ataupun log dalam database, sama ada dalam bentuk table ataupun dalam bentuk dokumen. So dia boleh tengok kedua-dua tu. Cumanya integritinya saya tak pasti dengan IT platform adakah dia ada buat perkara itu ataupun tidak. Mungkin semasa kita buat request, semasa kita hantar request API tu requestnya sampai kepada IT platform, dan dalam tu before data tu disimpan, dia akan ada server side processing di mana dia akan encrypt data tu, kemudian encrypted data baru disimpan dalam database. Kemudian maknanya mana-mana database sistem admin, bila dia buka database, dia tak akan nampak data tu secara orang kata native data lah, dia nampak encrypted data. Itu pun bergantung kepada, sekali lagi, bergantung kepada kebijaksanaan developer ataupun cara dia masing-masing mempunyai method masing-masing macam mana dia nak publikkan dia punya IoT platform tu. Sebagai contoh, kalau kita nampak satu database ada yang encrypted, ada yang tidak encrypted pun bergantung kepada developer tu. Sebab as a developer, dia yang boleh pilih sama ada dia nak encrypt ataupun tidak. Tapi kalau mengikut integriti data, sepatutnya apa-apa data yang sampai ke dalam database perlu di-encrypt lah. Sebabnya nanti database tu pun akan ada orang lain juga yang akan access. This is all about data integrity. Dan mungkin yang pada akhir soalan doktor tadi ada tanya, sebab itu mungkin kebanyakan daripada IoT developer dia minat nak belajar hasilkan satu IoT platform yang dibuat sendiri menggunakan tadilah database, server side programming dan web server dihasilkan sendiri. Maknanya data tu dia own by them. Sebabnya data ni sendiri pun ada isu juga. Kalau katakan contoh data center kita berada di luar negara, automatically data kita milik negara tu. Itu antara polisinya lah dan sebagainya. Okay, untuk soalan yang pertama ni, okey Dr. Azlan? Yang pertama okey, soalan kedua kot. Okey, soalan yang kedua pula adalah macam mana dalam satu pertandingan kita pergi contohnya MITEC ke apa dan sebagainya macam pertandingan, masing-masing pun sekarang ni IoT tengah hangat, maka ramai yang buat IoT punya produk. So daripada IoT produk, kebanyakannya untuk hari ni lah kita boleh nampak ramai yang akan gunakan model daripada Espressif, ESP8266 ataupun ESP32. So device ini dia adalah Wi-Fi base. Jadi macam mana dia nak berhubung ke IT platform, dia mesti gunakan Wi-Fi. Tapi persoalan dia, bila dah terlalu ramai, channel habis. Itu bila channel habis ni, walaupun dia menggunakan dia punya AP, tapi AP smartphone, tapi bila AP smartphone cuba masuk dalam channel tu, dia jadi hilang, meleweh. Kiranya orang kata kalau technically radio tu dia punya data hopping tu dah tak tahu nak pergi ke mana dah. Jadi kita tak nampak. So untuk isu tu kalau tanya pada saya, mungkin IoT punya projek apabila berlakunya dalam konteks yang terlalu ramai macam tu, maka kita memang akan nampak ada limitation daripada segi connectivity Wi-Fi. Jadi bila ada isu dengan connectivity Wi-Fi, jadi saya sarankan
saya sarankan untuk sesiapa yang nak join pertandingan, kita pun tahu akan berlaku isu ni, dan internet teknologi ada 4. Ada 4 teknologi. Ada Wi-Fi, ada Ethernet, ada kita pakai selular dan ada juga satellite. Tapi kalau katakan contoh, nak pakai Wi-Fi pun dah jadi isu, kita tahu. Nak pakai Ethernet, tak mungkin nak pakai kabel. Kita mungkin nak buat wireless project. So, ada selular dan ada satellite yang kedua. So, selular ini sesuai. Saya boleh sarankan mungkin selepas ini kita perbanyakkan menggunakan teknologi selular. Bila nak guna pakai kat tempat yang sangat banyak tu lah. Okay. Dan juga takkan nak pakai satellite. Nak pakai satellite boleh juga. Kalau mungkin cukup kaya ke ataupun projek tu, ya. Projek mungkin projek pembalakan haram dan sebagainya, ya sesuai kalau kita nak pakai tu. Mungkin nak tunjuk contoh macam mana satellite berkomunikasi dalam ruang lingkup tiada internet teknologi. So selepas ni mungkin boleh pakai selular, ataupun daripada itu internet teknologi, yang kedua pada hari ini ada supporting wireless teknologi untuk Internet of Things. Sebagai contoh, kita boleh tengok dalam konteks low power wide area network, kita ada LoRa, kita ada Sigfox, kita ada NB-IoT, okay, dia juga termasuk sebagai selular. So kita boleh juga tengok tiga-tiga teknologi ini yang kita boleh guna pakai di Malaysia. Cumanya bila sebut tentang Sigfox, mungkin isunya akan bergantung kepada coverage. Adakah area pertandingan itu dia support coverage Sigfox, dan juga NB-IoT, adakah pada tempat pertandingan itu dijalankan, adakah dia support coverage untuk NB-IoT. Dan LoRa pula, LoRa menarik sebab LoRa tidak memerlukan apa-apa gateway yang disediakan oleh telco ataupun company. Kita boleh create our own gateway. Cumanya gateway LoRa dia tidak ada internet. Okay, LoRa gateway dia cumalah wireless communication tetapi tiada internet. Tetapi yang bahagian internet tu mungkin kita boleh gunakan teknologi selular. Okay, so maksudnya saya boleh buat kesimpulan, kalau saya nak buat build up, saya rasa nampak lebih sesuai on LoRa, develop external yang jauh daripada lokasi yang sepatutnya pertandingan, untuk retransmit data balik terus ke connectivity Wi-Fi ke ataupun selular and so on lah. So jadi maksudnya di dalam bangunan, keluar mungkin kita boleh gunakan LoRa sebagai platform sebab dia is a radio wave frequency 433 MHz. Actually is nak license lah. So jadi is free to use. So jadi terima kasih lah tentang penerangan tu, Cik Arifin. InsyaAllah betul tu. Apa yang Ustaz kata tu betul, saya pun setuju. Mungkin in building kita mengguna pakai LoRa, tapi di luar building tu mungkin boleh yang LoRa gateway itu connect pada satu Wi-Fi. So maknanya semua IoT device pertandingan dia nak pakai selain daripada Wi-Fi, LoRa connect kepada kita punya LoRa gateway. Di mana yang macam Dr. Azlan beritahu tu pun dia kita punya LoRa ada 3 preset frekuensi 433 MHz, 868 dan juga 915. Okay, walaupun kita nampak 433 sahaja yang unlicensed di Malaysia, tetapi yang 2 lagi tidak. Walau bagaimanapun, bila kita ada LoRa 915 MHz, kita boleh presetkan dia pergi kepada unlicensed iaitu 923 MHz untuk Malaysia. Okay, macam mana dengan kawan-kawan yang lain? Ada apa-apa lagi persoalan yang timbul? Setakat ni okey tak? Cik Arifin, Ya. saya nak tanya, kalau biasanya kita pakai ni, baiknya kita stick dengan satu platform je ke ataupun ada aplikasi yang menyebabkan kita pakai contoh 2 platform serentak ke? Betul. Kadang-kadang, bagus soalan ni. Kadang-kadang ada aplikasi yang kita mengguna pakai 2 IoT platform. Okey, ada aplikasi yang kita guna pakai 2 IoT platform. Sebagai contoh, kalau katakanlah contoh ThinkSpeak ini dia hanya support HTTP dan kita pula membeli IoT device. Ini saya sebut kita membeli IoT device, bukannya kita develop. Dia beli ni maksudnya
ready IoT product. Tapi kalau ready IoT product ni pun dia boleh sambungkan dengan mana-mana IoT platform. Tetapi dalam pada masa yang sama dia juga ada IoT platform dia sendiri. Tetapi mengikut kita, kesesuaian device yang kita beli, kita tidak berminat dengan cara dashboard yang dia sediakan. Kita berminat dengan cara contohnya favorite sediakan. Dan dia bagi kita API untuk sambungkan. So maknanya IoT device yang kita beli ini, dia akan update kepada kedua-dua IoT platform. Yang pertama, IoT platform yang tersendiri dia. Yang kedua, dia akan update IoT platform yang kita suka ataupun yang favorite tadi itulah. Okey, itu antara contohnya. Dan kadang-kadang dia sebenarnya berbalik kepada API tu. Berbalik kepada API. Kadang-kadang ada IoT project yang kita perlukan certain API tetapi dia tak ada. Contohnya, kalau katakanlah contoh, kita buat satu projek, ini kita panggil sebagai manpower punya monitoring lah. Manpower monitoring. Manpower monitoring kita nak monitor mungkin temperature dia apa dan sebagainya. Okay, untuk temperature badan, dia punya pulse oximeter dan sebagainya pada badan dia mungkin kita boleh monitor dengan menggunakan ThinkSpeak ataupun favorite. Tetapi bila kita tengok semula, alamak, saya nak juga contohnya wearables yang digunakan oleh Manpower tadi, dia ada attendance juga, maknanya ada RFID support. Tetapi kedua-dua platform yang saya share tadi, favorite dengan IoT, dia tidak ada pula konsep tu. Maknanya bila sebut attendance, mungkin kita akan pakai list of Manpower kita yang sampai pada tempat tu mungkin pukul 8 atau 9, maknanya kita perlu gunakan dua pula IoT platform. Yang pertama mungkin favorite dan yang kedua mungkin Google Sheet dan sebagainya. Okey. Begitu. Menjawab soalannya? Ya tuan, faham sangat. Terima kasih. Alhamdulillah. Rakan-rakan yang lain ada lagi apa-apa persoalan sebelum kita tangguhkan majlis untuk hari ini? Cik Ifin, Assalamualaikum. Boleh share tak untuk Insomnia tu, untuk installation ataupun dia memang web based je, dia online saja? Dia boleh insomnia.res. Okay, saya dah download tadi. Saya download yang mana, designer ataupun core? Sekarang ada dua. Kejap desktop API, kolaboratif. Gunakan yang Insomnia Core tu. Lebih sesuai. Okay, terima kasih. Patut saya punya lain, saya designer tadi. Lain macam sikit. Lain macam. Designer tu dia sesuai untuk bila kita ada team of API developer. Contohnya dalam sistem IT platform tu bukan kita seorang sahaja yang develop API, tapi ada lagi 10 orang yang develop. So mungkin dia nak bekerja sama antara satu sama lain. Okay, dia bukan hanya ada Insomnia sahaja, dia juga ada Postman. Ni yang lain-lain lah. Yang lain-lain dia juga ada Postman. Okay. Ini adalah Postman, API development testing juga. Oleh kerana kita ada man, kita ada lelaki, maka perempuan pun ada juga. Okey. Jadi juga post woman. Cuma post woman dia adalah web based API testing. Macam ni kita boleh dapat terus nampak dia mengguna pakai ni. So maknanya sebenarnya ada banyak lagi yang lain-lain HTTP client ini. Cumanya dulu saya gunakan Postman. Kemudian bila saya terjumpa, bila rakan-rakan software developer yang lain share pada saya menggunakan Insomnia, saya terus macam jatuh cinta dengan Insomnia ni. Dia mudah, dia punya user interface tu very friendly kan. Satu lagi Cik Pin, Node-RED tu macam mana pula konsep Node-RED macam mana dan saya tak berkelin dengan Node-RED. Oh, Node-RED, okey. Ingat tak tadi yang saya ada inform bahawa yang Dr. Azlan tanya tentang database tu kan? Saya ada share tentang, bila sebut tentang IoT platform,
IoT platform ini dia adalah server lah sebenarnya. Dia adalah server komputer yang kita boleh akses secara online. Sebenarnya dia berada, data centernya mungkin berada di US, data centernya mungkin berada di Singapore, mungkin berada di Malaysia. So bagi setiap server ni, bila kita jadikan IoT platform, ada 3 komponen penting tadi yang saya beritahu. Yang pertama web server, yang kedua server side programming, yang ketiga database. Okey. Bila sebut sahaja tentang Node-RED, dia jatuh pada kategori server side programming. Okay, dia akan jatuh pada kategori server side programming dan dia akan menggunakan web server daripada Node.js dan kemudian database ini kita boleh pilih lah sama ada nak gunakan SQL ataupun NoSQL, bergantung. Okay, bila sebut tentang Node-RED, just ingat dia adalah server side programming. Cumanya kalau sebelum ni kita cuba Google server side programming, kita akan jumpa PHP, kita akan jumpa Java, kita akan jumpa Ruby, kita akan jumpa Python. Okey, dan pelbagai lagi server side programming language yang kita boleh gunakan untuk buat server side punya application. Okey, tetapi muncul yang baru ini adalah Node-RED. Node-RED dia punya programming berbentuk flow. Okay, dia berbentuk flow programming. So bila dia berbentuk flow programming, bagi insan-insan ataupun orang-orang yang baru nak belajar software development ataupun nak belajar IoT, yang nak pergi terus kepada develop own IoT platform, dia boleh cuba Node-RED sebab gayanya itu mudah. Berbanding kalau katakan contoh, saya berminat nak buat IoT platform sendiri disebabkan oleh data integrity dan sebagainya. Saya tak nak data saya public. Saya gunakan contohnya PHP ataupun Java ataupun JavaScript. Jadi saya perlu belajar text-based programming di mana function-functionnya tu. Tetapi untuk Node-RED, kita boleh drag and drop sahaja. Okay. Sebagai contoh, yang ini adalah Node-RED. Node-RED ini kita boleh download sebenarnya secara percuma. Kita boleh download secara percuma. Dia open source. Okay, dia adalah open source software. Dan saya install Node-RED ini pada server saya sendiri. So maknanya saya sewa satu server di Google DigitalOcean. Kemudian saya hasilkan, saya buat Node-RED beginilah. So maknanya kalau kita tengok, kalau katakanlah contoh yang kita boleh nampak daripada sini, bila orang yang baru nak belajar server side programming, dia akan mula nampak konsep drag and drop begini. So maknanya bukanlah dalam bentuk text based, jadi dia akan memudahkan dia untuk faham. So kalau kita nampak daripada segi network, dia support MQTT, dia support HTTP, dia support WebSocket, TCP dan juga UDP. So maknanya daripada sini boleh imagine jika kita ada Node-RED, kita juga boleh hasilkan API kita sendiri untuk hantar data ke kita punya own IoT platform ni. Okay, so lagi sekali, Node-RED dia jatuh dalam kategori server side programming. Cumanya programmingnya dalam bentuk flow, memudahkan orang lain. Okay, menjawab soalan? Menjawab. Terima kasih banyak. Sama. Yang lain-lain ada apa-apa lagi soalan? Arifin, Dennis. Hello? Encik Arifin, boleh dengar? Ya. Boleh. Cuma kurang dia punya dengar tu. Oh, okay. No, I just want to know, dalam kita punya IoT platform, bolehkah kita we are transmitting raw data daripada sensor? Any possibility? Boleh kuat lagi? Okay. Saya kurang dengar. When you are transmitting raw data daripada sensor, okay. Is there any possibility dalam kita punya IoT platform to analyze data itu tak? Boleh tak kita to do some meaningful information? For example, kalau kita
send some vibration data from motor, an electrical motor. Can we do some analysis, or can we integrate gunakan engine lain dalam kita punya IoT platform to get more meaningful data? Boleh juga. Dia akan jatuh dalam tadi bila kita bincang tentang IoT platform, ada web server, ada server side dan juga dia ada database, maka dia akan jatuh pada bahagian server side programming. So maknanya the moment the moment data masuk dalam kita punya server menggunakan API, daripada API yang klien hantar, kita terus masuk dalam kita punya programming, di mana programming kita itu sebenarnya programming itu telah dihasilkan daripada analisis yang kita dah buat mathematical model. So maksudnya bila data tu masuk, dia masuk dalam programming mathematical model kita, mathematical model terus keluarkan satu result, mengatakan dah sama ada data ni error ataupun tidak. Juga boleh. Katakan contoh, di Google kita banyak tengok orang buat artificial intelligence dan juga machine learning untuk buat analisis, dia pakai programming Python. Walhal kita develop IoT platform kita menggunakan contohnya programming Java contohnya, kita pakai Java. Tetapi kita jumpa satu library tu dalam bentuk Python. So boleh tak Java dan Python ini dia berkomunikasi dalam IoT platform kita? Boleh juga. Pun sama, dia akan gunakan konsep API juga. So maknanya cuma apa yang berlaku adalah network data tadi ditransfer dalam konteks lokal server tu sendiri. So maksudnya daripada Python, daripada Java dah terima data, Java ni akan hantar kepada API bagi Python pula. So dia boleh bekerjasama macam tu, ataupun daripada Java simpan data dalam database, okay, dan akan trigger Python untuk ambil data dalam database kemudian buat analisis. So maknanya tidak ada apa-apa limitation berkenaan dengan perkara tersebut. So kita boleh gabungkan apa-apa teknologi pun di dalam kita punya IoT platform. So yang ini standard features dalam kita punya IoT platform, or we need to do something? Kebanyakan IoT platform sebenarnya tidak ada direct features yang ada analisis part. Kebanyakannya yang kita nampak adalah monitoring. So dia buat graph, dia monitor, kemudian kalau kita nak buat analisis, kita perlu export data tu keluar, kemudian bawa kepada platform yang lain. Tetapi contohnya macam ThingSpeak apabila dia telah di-acquire oleh MATLAB sendiri, so kita boleh subscribe pula kepada MATLAB Cloud. Di mana apabila device kita hantar sahaja data, apabila device kita menghantar data, contohnya temperature 34 tadi ni, pada masa yang sama data tu juga akan dihantar kepada network cloud. So maknanya MATLAB punya cloud yang kita dah gunakan beberapa tools mathematical model yang kita gunakan untuk kita buat analisis tu. So ada certain IT platform yang sediakan dan ada yang tidak ada. So kita boleh pilih nak menggunakan yang mana satu. Okay, Mr. Dennis menjawab soalan? Yeah, thank you Arif. Thank you. Okay, rakan-rakan yang lain ada lagi apa-apa soalan? Sekali lagi Encik Arifin, untuk NORAD tu kita akan cover ke untuk khusus 5 hari ni? Dalam kursus 5 hari tak ada, tapi insya-Allah dalam next session akan ada. Itu saya rasa macam minggu yang seterusnya lah. Seterusnya pada hari esok saya nak saya akan buat sharing untuk hantar data ke favorite. Kemudian hantar data hari yang Khamis dengan Jumaat tu, maknanya dalam 3 hari ni kita akan buat percubaan untuk hantar data ataupun kontrol data pakai platform yang pertama favorite, yang kedua ThingSpeak dan yang ketiga Blink. So macam semalam Dr. Azlan ada tanya juga macam mana kalau kita nak buat our own web development pun sama juga,
saya akan share dalam minggu yang seterusnya lah. Cuma nak tanya, kalau kita pakai Node-RED tu better kita kena ada satu server sendiri ke ataupun kita boleh share something untuk tu? Okey. Yang free license. Okey, untuk Node-RED dia jika kita nak kita boleh akses secara lokal saja. So maknanya bila lokal ni, bila kita connect IoT device kita kepada Wi-Fi yang sama, then akan ada satu local server yang sama lah, mungkin komputer kita ataupun kita gunakan Raspberry Pi sebagai dia punya local server, dia akan jadi local lah. Tetapi bila tuan nak akses Node-RED ni secara online, dia mesti perlu ada satu server di mana yang kita boleh beli, kita boleh sewa lah secara online. Dan setakat ni yang paling murah yang saya jumpa adalah daripada Ramnode. Ni yang paling murah lah ni. Okay, harganya tu boleh nampak ni skrin ni? Nampak. Harganya itu adalah $3 sebulan. So maknanya bila $3 ni berapa ringgit? Kali 4, RM12 lebih lah sebulan macam tu. Ni yang paling murah lah. Ni yang paling murah. Tapi bila yang murah ini sesuai untuk kita buat testing. Tapi bila kita dah masuk production level, kita perlu increase kita punya capacity server tu. Saya pun tak tahu ada ke yang percuma. Setakat ni saya belum jumpa lagi ada yang percuma. Tetapi untuk DigitalOcean, saya boleh share link kalau berminat. Jika berminat untuk daftar ni, saya boleh share link referral saya. Bila tuan gunakan referral link saya tu, akan dapat $100 kredit yang boleh digunakan dalam masa 2 bulan. So maknanya kalau katakan contoh nak cuba install Node-RED pada DigitalOcean, maknanya pada server dia, kita punya own server nanti, boleh gunakanlah 2 bulan daripada $100 kredit tu. Kiranya 2 bulan pertama percuma lah. Nanti saya akan share dalam grup Telegram. Okay, tuan menjawab soalan? Okay, menjawab. Terima kasih. Tak apa, saya just macam saya baru beginner nak tahu perbezaan Node-RED tu, kadang confusing juga, tapi dah fahamkan tadi sebab Node-RED is a server application, web service application. So kita dah faham lah ni, means kalau kita nak start, means better macam betul-betul kata lah, ada satu yang macam guna DigitalOcean ke atau something like that untuk kita nampak dia punya. Betul. Okay, kita ada satu betul. Okay, terima kasih. Kita ni kita panggil cloud lah, cloud. Ya betul, cloud. Kalau orang biasa, kalau kita bercakap dengan dia cloud, dia akan ingat data storage. Google Drive, OneDrive tu kan. Biasanya kalau developer berbual, cakap cloud, dia nampaklah ni VPS lah, virtual private server sebenarnya. Ya betul. Okay. Terima kasih Cik Amin. Sama-sama.